السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma rabbana syarah lana sudurana. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma Rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bertemu pada hari ini, menyambung pengajian kita dalam kitab yang bertajuk Bahrul Madhi. Para jemaah dirahmati Allah, yang ini bukan kapal terbangnya yang hilang, kitabnya yang sudah hilang. Itu lagi. Hadirin hadirat, para jemaah dirahmati Allah sekalian, jadi kita masih lagi membincangkan, sebenarnya dah habis dah Abang Razak ya. Pada muka 83 tu kita dah selesai pada bulan 12 yang lalu, masa tu Abang Razak pergi haji. Para jemaah rahmati Allah Ta'ala sekalian, bulan 1 dan 2 masuklah bulan yang ketiga ini. Kita masuk ke muka surat 85. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullah, dalam kitab Bahrul Madhi ini masih lagi membincangkan perkara yang bersabit dengan qiblat. Cuma hari ini kita bincang suatu hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun. Tentang suatu hadis, antara masyrik dan maghrib itu qiblat. Maknanya antara masyrik, timur dan barat itu qiblat. Inilah yang kadang-kala dipakai oleh setengah manusia kita. Mana saja kita menghadap, ini qiblat. Lalu bila mereka jaringkan gol, sujudlah syukur atas padang pah, mana-mana qiblat dia pakai itu. Jadi dalam hal ini, adakah dibolehkan kita berbuat demikian? Apa yang jelas dalam mazhab kita Syafi'i, sujud syukur itu hukumnya seperti solat. Sujud syukur hukumnya seperti solat. Pertama, mestilah berwudu. Kedua, menutup aurat. Ketiga, mestilah berhadap ke arah qiblat. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau ikut mazhab Maliki, dia lain sikit. Mazhab Maliki ni pakai seluar pendek pun boleh, sembahyang nampak kepala lutut itu. Jangan pula kita ni dah pandai selajak, mana-mana pun boleh, padahal kain pelekat punya lah banyak kan. Tak sebuah panjang punya banyak, hadirin hadirat. Jadi jangan kita terikut-ikut yang demikian itu. Begitu juga ada hari ni di mana-mana saja menghadap qiblat itu, adakah dibolehkan? Qala musannif, kata Syekh Marbawi pada bilangan 132, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bahwasanya qiblat ahli negeri Madinah itu ialah antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat itu. Kalau belah kirinya timur, belah kanannya barat,
Itu antara. Jadi orang yang duduk di Madinah itu dia akan menghadap ke arah bawah itu. Yang kita ni oleh kerana duduk di sebelah timur, kita menghadap ke arah masyriq, ke arah maghrib. Itu tempat tenggelam matahari dipanggil maghrib. Batulah waktu tenggelam matahari dipanggil waktu maghrib. Tempat terbit matahari dipanggil masyriq. Terbit matahari dipanggil syuruk. Itu syuruk itu diambil daripada kalimah tempat terbit. Syuruk dipanggil masyriq bahasa Arab, tempat keluar matahari. Maghrib tempat terbenamnya matahari. Maka hadis ini menyebutkan bahawa kiblat itu ada arah dia. Karena itulah Rasulullah bersabda, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah, menunjukkan kepada kita orang yang nak sembahyang ini dia kena menghadap ke arah kiblat, bukan boleh mana-mana saja dia menghadap itu. Seolah-olah maknanya kiblat kamu wahai ahli Madinah iaitu antara masyriq timur dan maghrib barat. Itu maksud hadis ini, menunjukkan kepada kita ada arahnya, bukan boleh menghadap mana-mana sesuka hati. Adapun nisbah pada lain daripada Madinah, lain pula lah, lain tempat, lain arah. Di hari ini kalau kita tengok dalam kajian yang dibuat, kita ni kalau pergi Kaabah dia ada 4 penjuru. Ada satu dipanggil penjuru rukun Yamani, ada rukun Syam, ada satu rukun Hajarul Aswad. Itu rukun ni sudut, orang Arab panggil rukun. Rukun Hajarul Aswad. Jadi canggihnya Malaysia ini, kita ni duduk nu, kita elah ke arah Hajarul Aswad itu. Itu dipanggil arah. Maka Syam itu orang Syam, orang daripada arah atas Mekah itu, Madinah dan seumpamanya, mereka duduk di rukun Syam. Rukunnya sudut Syam itu. Orang daripada bawah Mekah seperti di Yaman dan sebagainya, mereka menghadap ke arah rukun Yamani itu. Itu menunjukkan pada kita ada arah dia, bukan boleh kita tala mana saja. Kan bumi kita ni bulat, oleh kerana bumi ni bulat, mereka berpendapat kita menghadaplah belakang pun tak apa, macam ni kan belakang ni kan sampai juga akhirnya Kaabah, dia kata. Ni bukan ni je, kan bumi ni bulat, apa dia ingat naik kapal terbang ke apa? Ini bukan MH, sorry. Okey, ini hadirat. Kita tengok dipanggil jarak yang paling dekat, jarak yang paling hampir, itu yang diambil kira. Dan pula hadis ini telah datang beberapa riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, ada yang sahih dan ada riwayat yang dhaif. Maknanya bukan hadis ini yang salah. Dhaif hadis ini adalah kerana perawi dia, orang yang meriwayatkan hadis. Sebab tu kita kadang-kadang kalau cerita perawi hadis ni, dia sebenarnya bukan hadis tu yang bermasalah, periwayat dia itu. Contoh mudah hari ni, tuan-tuan tengoklah hari ni spekulasi yang berlaku, macam-macam cerita je. Bau isytihar letak jawatan PRK Don Kajang tu dah macam-macam orang buat persepsi, tahu tak? Kemudian riwayat yang sampai tu pula riwayat yang dhaif dan maudhu'. Daripada satu mulut tu sampai kita pening mana satu berita yang sahih. Makna kata kalau orang zaman kita ni jadi perawi hadis tu semua batal laka. Bukan hadis tu yang salah, yang bawa berita tu tak boleh nak percaya, walaupun berita yang dia bawa tu betul. Kerana orangnya tu tak boleh dipercaya, walaupun dia bawa cerita betul. Macam tu juga perawi hadis ni. Bukan hadis yang tak betul, orang yang bawa tu tak berapa nak boleh dipakai sangat cakap dia tu, menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif. Jadi hadirin hadirat, kalau begitulah maknanya bukan hadis yang bermasalah, perawi yang bermasalah. Apabila perawi itu bermasalah, tukang bawa cerita masalah, maka berita tu pun tak boleh kita nak pegang sangat. Macam kita hari ni lah, saya tengok dalam WhatsApp ni pening kadang-kadang Allah hadirin hadirat, nak percaya tak percaya, nak pegang tak pegang. Batu kadang-kala kita dalam berita WhatsApp ini, Instagram ke Telegram ke nama gram begini tu semua tu, jangan cepat sangat forward, kerana berpegang kepada prinsip sharing is caring.
Caring sangat tu. Satu cerita saya ingat, kes yang lempar Quran di Terengganu tu kan. Besok keluar berita, kes telah selesai, ditunjuk gambar seorang pemuda yang berdarah kepalanya, konon-konon sudah dipukul oleh orang kampung, habis koyak mulut dia kerana kononnya dah dipukul orang kampung. Maknanya tutup kes. Tiba-tiba mari pula WhatsApp lain pula, aksiden di Putrajaya. Orang serupa je. Yang namanya satu betul ni. Itu namanya pembawa berita itu. Akhirnya kita cop ini perawi ini. Lain kali dia buat berita tak boleh pakai. Kerana dianggap perawinya tidak thiqah, tak boleh dipercaya sangat cakap dia tu. Hadirin hadirat nampak tu. Jadi hadis dhaif ini bukan hadis yang bermasalah, tetapi orang yang bawa berita tu yang tak boleh diterima. Itu namanya dhaif pada rawi. Tetapi ada ketikanya dhaif pada matan. Perawinya betul, tapi matannya pula, kalimat itu pula ada percanggahan dengan yang lain. Itu sebabnya hadis ini kata Syekh Marbawi, Imam Tirmizi bawa datang ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Jadi dhaif itu bukan kerana hadis itu, tapi kerana periwayatnya yang bermasalah. Dan kata Abu Isa Tirmizi, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan seorang daripada sahabat Nabi SAW akan hadis ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun. Bukan seorang, malah ramai. Setengah daripada mereka ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abbas. Dari hadis ini kesimpulannya nak mengajarkan kepada kita bahawa ada arah kiblat. Jadi kalau nak sembahyang ni kena cari dulu arah dia. Cuma kita dah sebutkan dahulu, bila kata arah kiblat ini, adakah betul-betul kita menghadap ke arah Kaabah satu, atau hanya ke arah Masjid Haram? Kaabah lain, Masjid Haram lain. Ataupun hanya ke arah Tanah Haram, ataupun hanya Makkah itu. Maka para ulama menjelaskan, orang yang berada dalam Masjidil Haram, dia mesti menghadapkan ke arah Kaabah. Orang yang berada di luar Masjidil Haram, dia mesti arah ke arah Masjid Haram tu, sebab dia di luar tu. Begitu orang yang jauh duduk di tanah haram Mekah tu kan luas tanah dia. Malah dipanggil bumi Mekah ini, Kaabah itu kelilingnya penuh dengan bukit-bukit itu. Jadi arah Masjid Haram itu. Maka orang yang duduk jauh, kita hari ini mengarahkan ke tanah haram Mekah. Oleh kerana dah sangat-sangat jauh macam kita ni, kita hanya menunjukkan kepada titik Mekah itu saja. Maka ini namanya atas jalan zon, sangka-sangka dalam fiqh. Bersangka-sangka dalam fiqh sah. Asalkan 3/4 arah yakin. 3/4 macam ambil uduk tak? Rata tak rata, 3/4 rasa yakin rata cukup. Walaupun tak yakin tak apa dalam fiqh. Berbeza dengan akidah. Akidah tak boleh. Macam Pak Kasim dia sangka-sangka betul kena Muhammad ya Rasul. Itu rosak. Termasuk yang merasmikan seminar sama juga. Kenal tak kenal? Kenal, sekian dimaklumkan, bagus. Kalau tak kenal minta Abang Razak kenalkan. Haji Razak dulu kenalkan. Nak sebut pada kita dalam bab akidah tak ada main ragu-ragu. Tapi dalam bab fiqh dia boleh takat agak zanni macam kita. Siapa kata yakin kiblat kita di Kaabah? Kalau dia kata saya yakin ustaz, hebat. Kita hanya atas jalan zon saja. Tapi yang kita yakin ialah Makkah itu. Memang betul kita arah ke Makkah itu. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, itu kita kena ada kompas tu semua. Itu arah dipanggil arah dia. Para jemaah dirahmati Allah taala sekalian, habis tajuk itu kita pergi pula bab yang ke-23 walaupun tak habis baca itu. Kata Sayyidina Umar pada makna hadis ini, apabila engkau jadikan maghrib dari kanan engkau, masyrik dari kiri engkau, maka antara keduanya, antara timur dan barat itu kiblat. Jadikan belakang ini cerita orang di Madinah Al-Munawwarah.
Dan apa yang menakjubkan, hadirin hadirat, adalah mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni. Yang paling menakjubkan hari ini apabila orang buat telikkan kiblat yang disembahyangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu, ketika berlaku pemalingan kiblat hari ini exactly menghadap ke arah Kaabah. Padahal Rasulullah tak ada kompas masa tu. Itulah kelebihan baginda Rasul yang tak diyakini oleh orang hari ni. Orang tak percaya Rasulullah ni Nabi yang hebat. Orang tak percaya. Sampai ada yang rasakan Rasulullah ni tak perlu nak bersyahadah pada baginda Rasul, sebab dia tak kenal siapa Rasulullah. Macam hari ni, ajaran hari ni lah, ajaran anti hadis tu. Dia tak percaya Rasulullah ni, dia tak mahu bersyahadah Muhammad Rasulullah. Ini suatu benda yang dipanggil jerbu akidah, kita panggil. Dia masih tak clear tentang Rasulullah lagi. Kita dah ulang kali kata Rasulullah ni pilihan siapa? Tuan-tuan ingat Rasulullah pilihan rakyat ke? Rasulullah bukan adun kajang, Syekh. Rasulullah ni bukan dipilih oleh parlimen ke, don ke. Dah, Rasulullah ni pilihan siapa? Allah. Allah sendiri yang berfirman, wa ma kana Muhammadun aba ahadin birrijalikum walakin Rasulullah. Allah sendiri yang berfirman, bukanlah Muhammad itu bapa kepada seorang kamu, akan tetapi Nabi Muhammad itu Rasul Allah wa khataman nabiyyin, dialah penutup nabi-nabi. Kalau kita rasa tak suka Rasulullah, pergi cakap dengan Tuhan tu. Cakap, ya Allah, aku tak puas hati engkau hantar Rasul. Komplain Allah Ta'ala terus. Ada berani? Kalau berani, try lah. Mahu Allah hantar halilintar peti, baru tahu tu. Ini semua manusia yang masih belum kenal baginda Rasul. Dia ingat Rasulullah ni manusia macam kita. Ini kita sebut berulang-ulang supaya jangan jadi golongan-golongan begini. Saya sebut bukan apa, golongan begini tuan-tuan, yang anti hadis ni. Bila dalam seminar itu dibentangkan, kita dapat teks itu, kita baru tahu siapa yang menyokong dia. Antara yang menyokongnya ialah golongan elit ni, termasuk bekas orang besar di Dewan Bahasa Pustaka, orang besar di pejabat peguam dan bagai-bagai itu. Bukan orang cik-cik ni, bukan yang jenis duduk Kampung Subang aja tak yang duduk TTDI tu, Bandar Enstek tu. Jadi orang elit itu. Main kan, ingat koman-koman sepana tu. Bukan. Jadi orang macam ni yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran begini, sangka dia Rasulullah ni manusia biasa, maka mereka rasa mereka boleh tafsir Quran. Kita nak sebutlah tafsir Quran ni kena ada kepakaran. Kalau semua orang nak tafsir Quran, dia samalah macam semua orang nak tolong baiki kapal terbang tu. Ingat semua orang boleh baiki kapal terbang? Mana boleh. Mengapa kita perlukan pakar? Mengapa ada engineer? Sebab ini namanya kepakaran. Kalau semua orang boleh buat, tak? Mengapa kita hantar kereta, kita servis kedai? Sebab kita tidak ada kepakaran. Kita perlu ada orang yang tolong menyelesaikan masalah. Begitulah dalam bab Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa yang tahu nak menafsirkan satu-satu ayat, pakai akal kita ni tak sampai. Betul Rasulullah pernah berpesan, sesiapa tafsir Quran dengan akalnya, sediakan tempat duduk dalam neraka tu. Inilah yang nak dilakukan oleh golongan-golongan anti hadis, yang mereka berpendapat tak perlu Quran ini. Tak perlu, dia kata. Kita pun boleh tafsir sendiri Quran. Kalau macam ni tuan-tuan, kelam kabut dunia ni, habis Quran tu diterjemah ikut sukati dia. Kalaulah kita nak buat bangunan pun ada engineer, kita nak buat kapal terbang pun ada engineer, semua benda ada kepakaran, maka Quran ni pun dia kena ada kepakaran. Kalau tidak, nanti Quran tu akan jadi rosak, akan jadi binasa. Jadi itulah namanya, hadirin hadirat, alim ulama yang Allah jadikan untuk dipanggil ada kekuatan penafsir Quran ini. Baik. Jadi kalau kita pegang pandangan-pandangan golongan anti hadis ni, habis kita yang pertama. Yang keduanya, kalaulah mereka berpendapat kita hanya perlu ikut Quran, tak perlu ikut hadis, mana dia nak tafsirkan ati Allah wa ati'ur Rasul? Allah kan berfirman taat Allah, taat Rasul. Malah kata Abdullah bin Abbas, ada 3 ayat yang tidak boleh berpisah.
Ada tiga perkara yang ayatnya takkan berpisah. Pertama, aqimus solah wa atuz zakah. Dia takkan pisah punya ni. Bukalah Quran, jumpa aqimus solah, akan jumpa wa atuz zakah. Satu. Yang keduanya, ati Allah wa atiur rasul. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul. Sebab tu kalau nak ikut Allah, tak mau ikut Rasul, ini sudah memisahkan ini. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar isytihar perang kepada orang yang nak bayar zakat, nak sembahyang tak membayar zakat. Bila ditanya oleh Sayyidina Umar, ini tak pernah dibuat oleh baginda Rasulullah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? La aqtulanna man farraqa bainas salati waz zakah. Saya akan perangi, saya akan ambil tindakan tegas kepada orang yang memisahkan Quran dan zakat ini. Memisahkan sembahyang dan zakat. Kerana dia nak sembahyang, dia zakat tak mau, ni saya akan perang. Itu maksud Sayyidina Abu Bakar, orang nak memisahkan ayat aqimus solah dengan wa'atuz zakah itu. Begitu juga orang yang memisahkan ati Allah wa ati Rasul. Sedangkan ayat ini dia bergabung dua ayat ini. Yang tiga kata Abdullah bin Abbas, yang tak berpisah, anishkurli wali walidaika. Anishkurli wali walidaika. Tiga ayat ini memang dia ada pasangan yang sudah dijadikan oleh Allah. Jadi kalau begitu, dia nak tafsirkan macam mana ati Allah wa ati Rasul. Jadi kalau begitu, kita dah ulang banyak kali dah, golongan ini dia bukan anti hadis. Sebenarnya mereka anti Quran. Cakap terus terang, senang, tak mau Quran lagi bagus. Tapi dia nak berselindung di balik Quran, seolah-olahnya mereka lah orang yang setia dengan Quran. Bohong. Kalau dia setia Quran, berapa banyak ayat Quran suruh ikut Rasulullah? Tak sebut lagi ayat-ayat yang lain kan? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Allah berfirman, apa yang Nabi kamu bawa datang, kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahuhu. Apa yang Nabi kamu larang, kamu tinggal. Dia nak tafsir macam mana ayat itu semua? Akhirnya dia tafsir pakai kepala otak dia sendiri. Mayang tak payah, puasa tak payah, haji tak payah. Akhirnya Quran pun dibuang esok tu. Ini golongan-golongan ni tuan-tuan, dia berlindung di balik tafsir. Konon-konon dia nak tafsir Quran, tapi sebenarnya akhir-akhirnya dia akan buang Quran. Bagi dia Quran pun tak bagus. Kalau Rasulullah dia boleh buang Quran, apa dia tak boleh buangnya? Jadi hadirin hadirat, golongan ni kita kena hati-hati ya, kena hati-hati ya. Jadi begitu juga dalam golongan begini, mereka nak menafsirkan Quran walaupun dengar dia bercakap memang sedaplah. Dia bercakap tak, seolah-olahnya penyekat kemajuan umat Islam kerana Quran kita ni tak boleh nak tafsir ikut sewenang-wenangnya, terpaksa mengikut jurusan-jurusan ulama itu. Situ yang dipanggil kasta padri dipanggil. Dan antara yang mereka cemuh ialah ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Inilah punca segala-gala, dia kata, kemerosotan umat Islam kerana mereka lah yang membuat kaedah-kaedah memandai-mandai. Dia begini, bukan Imam Syafi'i memandai-mandai, tapi Imam Syafi'i memang pandai, itu je. Kalau mereka tak buat kaedah ni tuan-tuan, kita pun tak tahu nak bercakap, tak tahu nak berhukum. Macam tuan-tuan lah, kalau tak dibuat manual-manual tu, macam mana nak buat kerja? Kita boleh buat tapi terkapar-kapar kerja, makan masa. Batu dipanggil ada latihan, ada kursus yang diberi lah. Kalau begitu, alim ulama kita hadirin hadirat melihat betapa hebatnya imam-imam yang terdahulu itu. Bukan mereka memandai-mandai, tapi mereka membantu untuk kita supaya jadi pandai. Baik, ini cerita hal ehwal bersabit dengan hal semasa hari ini. Jadi jangan kita terpedaya dengan ajaran-ajaran ini. Saya bukan apa, tuan-tuan ni okeylah sikit. Yang terpengaruh ni golongan-golongan yang elit-elit tu, besar. Lepas tu tuan-tuan tengok, dia boleh buat di tempat yang istimewa. Yang kita nak masuk tempat itu pun bukan sebarang-sebarang manusia boleh pergi. Baik, para jemaah dan rahmat Allah sekalian. Baik, itu berhubung dengan kiblat tadi. Qala musannif, bab yang ke-23, babu ma jaa fi rajuli yusalli li ghairi al-qiblati fil ghaim.
Kita habis tajuk kiblat ini nanti. Hari ini barangkali habislah bab kiblat ini. An Amir bin Rabi'ah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muzlimatin falam nadri aina al-qiblatu fa shalla kullu rajulin minna ala hiyalihi falamma asbahna dhakarna dhalik lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fanazala fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Daripada Amir bin Rabi'ah katanya, adalah kami beserta Nabi SAW dalam suatu permusafiran pada suatu malam yang kelam, gelap gelita. Maka tiada kami tahu di mana arah kiblat. Maka sembahyang tiap-tiap lelaki daripada kami atas pihaknya masing-masing, sembahyang atas ijtihad kiblat masing-masing. Maka tak kala pagi-pagi kami menyebutlah kami akan demikian bagi Nabi SAW, maka turunlah ayat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, di mana saja kamu berpaling maka di sanalah kiblat Allah. Hadis ini hadis dhaif. Baik. 133 barangkali hadis inilah menjadi pegangan setengah orang hari ini. Kita kiblat ni mana-mana pun boleh. Kalau mana-mana pun boleh, hadirin hadirat, tengok nanti apa akan jadi. Jadilah huru hara, kacau bilau masyarakat kita ni. Baik. Kalau begitu, kita tengok perbahasan ulama-ulama bersabit dengan perkara ini. Kita pergi 134, masalah menghadap kiblat dalam kelam. Bagaimana hukumnya? Kata Abu Isa Tirmizi, dan sesungguhnya telah berjalan ini telah mengambil jalan oleh kebanyakan ahli ilmi kepada ini hadis. Banyak ulama mengambil hadis ini sebagai jalan mereka. Berkata mereka itu, apabila sembahyang seseorang di dalam kelam oleh awan bagi bukan qiblat, kemudian dapati zahir baginya, orang sembahyang macam kita lah. Kalau pergi negara-negara, setengah negara ni memang tak tahu arah kiblat, kompas pula tak bawa, nak tengok arah mana ni, maka ada yang taram sajalah kan, hantam sajalah, hadirin hadirat. Baik, apabila sembahyang seorang dalam kelam, ini tengok orang yang begitu juga kelam malam ataupun tak tahu arah kiblat, kemudian dapat zahir baginya, setelah selesai baru dia tahu, kemudian daripada sembahyang bahawasanya telah sembahyang dia bukan kiblat, bukan kiblat, bukan arah kiblatnya, baru dia tahu, maka bahawasanya sah sembahyangnya. Dan dengan dialah berkata Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawiyah. Setengah ulama kata sah kerana dia sudah berijtihad, dia sudah sungguh-sungguh cari arah, lalu dia pun buat tusan sini dah kot, sini, kerana tak ada alat. Ini boleh berlaku apabila kita umpamanya berada dalam kapal terbang, macam tu jugalah. Ataupun kita merantau dalam hutan, kadang-kadang pergi hutan, masuk hutan waktu malam ni tuan-tuan. Kalau hutan yang tebal-tebal tu memang nak tengok bulan pun tak pun nak nampak sangat, nak tengok apa pun tak nampak, kompas pun tak bawa. Sembahyang tetap wajib sembahyang. Sembahyanglah kita apa hal keadaan sekalipun. Oleh kerana sudah buat tusan, tiba-tiba siang-siang tengok silap arah kiblatnya, jadi kata pendapat ini kata sah sembahyangnya. Kata Imam Syafi'i, dan apabila dilitupi oleh awan siang atau malam akan sebagai litupan yang tiada kuasa seseorang sembahyang melainkan berijtihad. Ijtihad ni maknanya sungguh-sungguh dia cari arah kiblat, berijtihad pada menuntut kiblat. Ada kalanya dengan gunung-gunung, ini orang yang ada kepakaran tengok gunung, mengaku je lah kita ni apa pun tak reti, tu je. Kita ni bukan macam umat dulu-dulu. Orang dulu kalau berjalan arah angin pun dia tahu. Macam kapal terbang hari ni kan, orang tahu, kapten ke pilot ke, sebelum dia terbang, arah angin tu dia tahu tak macam mana, kelajuan batu nautika dan macam-macam lah. Dia beri taklimat dia semua, dia kena tahu. Malam tadi saya berbual dengan seorang pilot, aktivilan ni lagi di situ, macam nak betul. Dia kadang-kadang angin tu melintang tu, dia kata
mengucap panjang, habis semua ayat baca keluar. Sebab dipanggil datang angin lintang itu dengan kelajuan 300 km sejam tu. Masa tu dia kata nak naik pada ketinggian berapa? Kita berada 3 kan, dia beri taklimat berada pada 36,000 kaki, nak naik ke arah mana? Sebab dia ada satu istilah, dia kata coffin tu kan. Oh, saya pun dengar first time. Oh, ada juga dia kata. Ada nama pun coffin tu. Itu kalau saya Islam masuk keranda lah kata. Ada. Jadi kita pendengar cerita dia hebat juga kan. Itu apa nak dia kata? Itulah dinamakan ijtihad dia. Dia pun kena buat keputusan sungguh-sungguh kan. Masing-masing dengan kepakaran tu. Jadi begitu juga kita hari ni, mana ada kepakaran nak tengok arah kiblat ni, bawa kompas pun tinggal saja. Tengok matahari, tobat tak kerti apa. Kita tak macam orang dulu kalau sesat lautan, daun-daun kayu pun dia boleh makan. Kita semua beli kat pasar je, itu pun dah siap masak. Carilah pucuk paku, tobat tak kerti. Saya kerti lah sikit pucuk paku tu, mana yang beracun tak beracun. Kita budak kampung metik pucuk paku pergi jalan tu, warna merah warna hijau tu kan, bukan semua boleh makan. Kulat-kulat apa nama? Bukan kulat, cendawan. Cendawan tu, kita budak kampung tahu mana cendawan boleh. Jangan cendawan tiap anjing makan. Kita sapu cendawan, beracun pun ada. Dulu kalau dipanggil kita sesat, boleh survival lah, boleh survive. Sekarang ni kalau sesat mampu ke tak reti apa dah. Dulu orang kampung-kampung kalau luka-luka dia tahu daun-daun yang boleh buat. Hari ni dah daun apa? Daun apa? Yang orang India selalu tanam kat rumah tu. Kalau biasa orang demam panas pakai daun tu, daun semambu. Kita saya apa pun tak tahu ya. Ni klinik, farmasi, tu je lah. Buat dalam hutan farmasi pun tak ada. Oh lah, itu namanya kepakaran tu hilang habis semua. Orang kampung tahu. Itu namanya kebolehan, kehebatan kan. Dah tak ada dah kita. Jadi nak ijtihad macam mana? Sebab tu orang dulu dia tengok pokok pun dia tahu, dia tengok gunung dia tahu arah kiblat. Dia tengok bukit dia tahu arah kiblat. Macam mana dia tahu? Itu namanya kemahiran. Memanglah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Turun ayat ini Rasulullah baca depan orang Arab Mekah, orang Arab yang ada kepakaran berjalan, berdagang ini. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tak tengok kepada unta yang dijadikan? Kenapa unta? Sebab mereka ni heret unta hari-hari, bawa unta tu pergi berdagang. Dia tengok ajaibnya unta tu. Jadi Allah tanya, yang kamu nak kata Allah tak hebat, nak kata Allah tak berkuasa, kamu tak tengok unta? Tengok unta. Apa nak tengok unta tu? Tengok unta tu minum air seminggu boleh tahan tak minum. Dia ada satu tangki gitu. Kita minum air ada tangki. Kalau ada tangki gak syabas bengkrak saya. Seminggu minum bonggol atau sona. Syabas bang kata habis kita bisnes. Kemudian unta ni dia punya keajaiban. Dia pergi satu tempat tu, kalau dilepaskan dia boleh balik tempat dia. Dia jenis makhluk yang tak pernah tak sesat jalan, dia tahu jalan balik. Itu yang dipanggil Allah suruh tengok unta. Kemudian Allah suruh tengok wa ilas sama, kamu tengok langit. Kenapa langit? Kata para ulama tafsir, kerana orang-orang Arab ini kalau berjalan malam memang dongak ke langit. Dia tengok langit, dia tengok bintang tu, dia tahu arah nak pergi. Itu kepakaran dia. Tak payah bawa kompas, tak payah. Tengok langit ya. Tengok. Jadi kalaulah mereka dah hari-hari tengok langit, Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tak tengok langit itu? Tak nampak ke kekuasaan Allah di langit? Tak nampak ke macam mana Allah buat langit? Lepas tu manusia ni Allah Ta'ala buat sesuatu, kadang-kadang disuruh kita fikir. Dia Allah Ta'ala buat benda-benda yang berlaku hari ni, cuba kita fikir. Kita rasa kita pandai, kita rasa kita canggih ke tak? Allah hadirin hadirat tak jumpa-jumpa kata bang ni kan. Nak sebut apa dia? Habis canggih kita. Tapi Allah Ta'ala tetap maha hebat. Itu namanya melihat sesuatu, melihat kebesaran Allah Ta'ala. Balik tajuk tadi, maka mereka berijtihad. Berijtihad ini orang yang ada kepakaran, dia boleh tengok gunung ganang, dia boleh tengok langit
dia tahu arah kiblat. Kita hari ni mengakulah semua pun kita tak tahu kecuali tengok kompas lah. Itu pun kompas pada nombor kan. Arah kiblat 85 darjah. Kita pun ambil ini kompas, letak 85 jarum tu 85 darjah daripada arah utara. Kita pun tengok ada gambar masjid menuju Kaabah itu. Ini kalau tuan-tuan biasa beli kompas tu lah. Biasa beli kompas yang ada arah jam tu. Arah utara selatan tu. Hadirin hadirat, jadi ini namanya ijtihad. Kalau begitu, balik tajuk tadi, kata Imam Syafi'i, kalau begitulah dia berijtihad menuntut kiblat, cari kiblat. Ada kalanya gunung ganang yang diperhati, ada kalanya dengan lautan, ada kalanya dengan tempat matahari jika nampak sinarnya, ada kala dengan melihat bulan jika nampak cahayanya. Ini semuanya orang yang punya kemahiran dalam bab dipanggil kaji bintang dan bagai astronomi ni. Maka barang mana ini pertunjukan mendapatkannya tiada lainnya, semua tu alamat-alamat untuk dia tengok petunjuk-petunjuk tadi, nescaya memadai sembahyangnya. Maknanya macam kita hari ni lah, tuan-tuan setup ni agak-agak pakai apa ni? Pakai kompas kan, Kementaram aja ni. Kena pakai kompas lah. Betul, kami masa nak setup surau di Bank Islam dulu, kita panggil bahagian falak Jabatan Mufti Negeri. Jangan takut, free of charge je. Suruhlah dia buat mana-mana, memang itu KPI dia. Dia punya dipanggil job spec dia, memang kita panggil dia, memang free. Jadi bila kata free, setiap floor kita suruh dia check up. Setiap floor dia buat arah kiblat itu. Oleh kerana hadirin hadirat, dia FOC, cuma dia kata kami jual stiker untuk lekat tu je. Pandai juga cari duit dia pun. Kita beli stiker tu, tolong dia kan. Dah dia FOC, sebab kita minta setiap floor. Jadi budak-budak dia pun ambil kesempatan, sampai kat meja dia pun ada arah kiblat. Pandai budak-budak dia kata. Meja dia pasal apa, dia sembahyang kat meja nak macam mana. Kita pun ikutlah, daripada kita tak sembahyang, buatlah macam mana pun. Yang penting kita nak dipanggil tahu arah tu. Itu namanya kena ada dipanggil petunjuk dia. Maka kata Imam Syafi'i, maka barang mana petunjuk tadi yang didapati dengan segala kepakaran yang diperolehi memadai sembahyangnya itu, maka jika kelam atasnya sekalian. Batu hari ni saya sebutkan ada setengah masjid yang sudah mula berpaling kiblat kan. Ada. Contoh jangan marah tu. Ni apa ni orang dulu ni? Orang dulu memanglah dia ijtihad masa dia dengan kepakaran yang dia ada at the moment time tu. Pada saat itu je lah kemahiran yang dia ada. Nak buat macam mana? Hari ni kita agak lebih canggih sikit. Kita pun pusing. Jangan pelik besok zaman nak kita tak betul lah kata, dia pun baiki balik. Tak ada hal. Kita betul kerana ini namanya ijtihad. Kita dah bersungguh-sungguh. Tapi sungguh-sungguh lah, kena bersungguh-sungguh mencari arah itu. Jadi para jemaah dan rahmati Allah kalian, ini namanya maka kita usaha, kata Imam Syafi'i, kalau begitu memadai. Maka jika kelam atasnya sekalian tu semuanya tak dapat, tak ada, angin pun tak ada, tak bertiup, macam mana semua kompas sudah tak tahu dah, taram je lah, hingga tiada padanya satu petunjuk, hendaklah dia sembahyang atas ghalib ijtihad, ikutlah kendak dipanggil gerak hati dia tadi, dan diulangnya sembahyang apabila didapatnya petunjuk. Kena ulang baliklah, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ikut Imam Ahmad tadi, tak payah ulang dah. Dan jarang kali sunyi seorang daripada petunjuk. Patut-patutnya, kata Imam Syafi'i, mana boleh tak ada petunjuk. Jarang-jarang berlaku dah langsung tak dapat alamat-alamat petunjuk tadi. Dan benda ni boleh berlaku masa bila ni? Kalau tuan-tuan pergi melancong negara-negara yang tidak Islam kan, macam di Thailand ke, macam tuan-tuan pergi Phuket, tuan-tuan ni tengok muka di Chiang Mai ni, sana hotel-hotel mana ada, saya tak pernah pergi lah, kawan saya sampai, dia cerita buka laci semua, ingat macam Malaysia je. Tanya macam ayam dengan itik cakap, sendiri cakap Inggeris pun tak boleh.
Nak cakap Melayu pun tak reti, cakap Thailand. Jadi kawan ni taram bahasa Melayu, kawan tu taram bahasa Thailand. Sama-sama cakap. Lain sekali aku pun taruh je lah mana-mana. Taruh je lah mana-mana. Kawan tu pun tak tahu, kiblat pun dia tak tahu. Tolong sebut kiblat, jadi dia Buddha je. Dia tunjuk tokong dia baru tahu. Itulah kiblat kami lah. Kiblat mana kamu tunjuk? Kawan dia tengok, punya dia punya kuil dia. Itulah masjid dia. Dia mana ada kiblat? Kiblat dia itulah dia punya berhala tu kiblat dia. Kalau kiblat dia pusing barat, barat lah. Ya, kiblat dia pusing timur, timur lah. Kita tak lah. Hadirin hadirat, jadi kalau begitu musafir ke melancong ke, jangan lupa bawa kompas tu. Standby kompas 01 tu. Allah, hadirin hadirat para jemaah rahmat Allah kalian. Baik. Ini jadi kata Imam Syafi'i, kalau tak mengakibat kena ulang baliklah sembahyang itu. Tapi sembahyang tetap sembahyang, macam kita dah kata bang lah, sembahyang tetap sembahyang. Oleh kerana sembahyang tu namanya hormat waktu, jangan lupa kalau bukan arahnya yang betul, ulang balik sembahyang tu nanti. 135, masalah menghadap kiblat dengan tersalah ijtihad, apa hukumnya? Yang tadi sudah cari, tak ada alamat-alamat, semua tak ada. Letaklah mana-mana pun, kalau takdir kata salah, hendaklah diulang balik. Yang ini menghadap kiblat dengan ijtihad, dia cari, tiba-tiba silap. Apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan jikalau memulai seorang akan sembahyang atas ijtihadnya, sungguh-sungguh cari arah tadi, kemudian nampak ia akan kiblat pada lainnya, tengah sembahyang nampak alamak silap. Hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah, ataupun lepas tu tersilap, maka ada dua wajah, dua pendapat. Pertama, jika adalah kiblatnya itu pihak timur, arahnya ke timur. Kita ini arah ke barat kan, bukan ke timur. Timur ni biasa orang yang daripada Afrika sana, dia menghadap ke arah timur. Kita ni menghadap ke arah barat, kiri sikit daripada barat. Itu tidak barat sangat, kiri sikit ke arah barat. Itu kalau matahari sana turun, kita ke kiri sikit, biasanya begitu. Tengoklah pergerakan matahari masa bila. Maka melitupi langit itu oleh awan atau tersalah dengan petunjuk angin atau lainnya, semuanya silap belaka. Kemudian terbit matahari atau bulan bintang. Ini semua contoh-contoh lah yang dibuat. Hari ni kita semua ni tak pakai dah. Kita bergantung pada kompas saja tu, ingat. Ataupun kita semayang kat masjid negeri tu silap kiblat dah. Saya pernah kali masjid negeri tu, kita dah lewat nak maghrib ni, asar tak mayang lagi ni, kita ikut rombongan ni. Rombongan maklimah ni sibuk shopping. Dah ke maghrib baru sampai Masjid Shah Alam tu. Kita pun masjid nak naik ke atas, bawah ni mayang. Sudah mayang, kata kita ngadap jaga, kata sana bang kiblat. Macam dua wajah. Pertama ni, maka diketahuinya telah sembahyang dia ke pihak timur atau barat. Silap, maknanya silap dia. Nescaya tiada terbilang dengan sembahyangnya yang telah tak sah, kata pendapat yang pertama. Maka bagi salamlah dia, bagi salam menghadap kiblat yang betul, barang yang nyata baginya, kerana bahawasanya atas yang yakin dah salah pada pekerjaan pertama, silap tadi. Kalau dah habis, ulang balik. Itu pendapat yang pertama. Maka bahawasanya Kaabah pada menyalih tempat yang sembahyang ia kepadanya, maknanya dia silap arah kiblat. Maka iaitu jika tiada kembali ia kepada yakin betul ain kiblat Kaabah. Ni tuan-tuan tak faham, tak apalah. Dan nyata tersalah pihaknya yang ia sembahyang kepadanya, maka hukumnya ialah hukum orang yang sembahyang sekira nampak Kaabah, berijtihad kemudian diketahui bahawa tersalah dia. Jadi kesimpulannya yang pertama ni dikatakan ulang baliklah cerita sembahyang tu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan kalau sudah silap, kita dah beri salam, orang tegur silap, patutnya sana, jawapannya sah. Itu pendapat yang kedua. Ada juga yang berpendapat kalau tengah sembahyang tak boleh, dia betul kan. Macam hadirin hadirat, itu namanya pendapat para ulama, kerana kita sudah mencari jawapan tadi. Jadi kesimpulannya begitu. Mudah-mudahan kita faham sikit sebanyak perkara bersabit dengan kiblat ini, kerana kita selalu bermusafir, naik kapal terbang dan bagai-bagai.
Cuma oleh kerana dalam keterbang ni tuan-tuan, kadang-kadang ruangnya tak menentu kan. Saya pernah duduk business class, first class, economic class, semua pernah. Itu pun yang duduk business tu bukan pasal beli tiket share, nasibnya. Ada Pak Cik tu, macam mana Pak Cik tu, dia naik kapal terbang pergi umrah. Dia takut tak? Makcik kenapa Pakcik? Dia suruh naik atas. Makcik Pakcik tiket lah, ambil tiket saya di belakang. Saya naik atas, badan muka dia dia nak duduk sangat dengan takut sangat hilang. Kan kapal terbang tu sama pergi Mekah, takut sangat hilang. Daripada sama-sama dah masuk, cuma makcik tu duduk belakang kan. Kita kata duduklah seat masing-masing dulu. Nanti bila kapal terbang dah dipanggil jalan tu, pergilah cari kan. Tak ada, orang tua saya sayang bini saya. Saya pun kata macam ni lah, pakcik ambil tiket saya, duduk belakang, saya duduk atas. Kalau dia tahu menyesal tu. Atas tu lapang, seronok tak? Kita semayang berdiri boleh. Saya tengok steward mayang berdiri tau, dia berdiri. Bergoyang, duduk riap, berdiri tak? Tu tempat yang canggih sikit lah. Balik haji macam tu juga kau ni, balik haji. Oleh kerana kita petugas haji bawa orang sakit, duduk tempat orang sakit. Orang sakit satu mangkuk seorang satu yang boleh baring tu. Kita orang sihat, oleh kerana syafaat menolong orang sakit, itulah syafaat tu lagi. Mengiring orang sakit. Jadi orang sakit tua-tua tu duduk kan, dia tak banyak, ada berapa seat ya? 12 seat atau berapa seat dia? Memang canggih lah. Tak kira kalau orang tahu menyesal tu. Itulah tu. Mana dapat tu, kalau tiket takat pakai muasasah confirm aku tak dapat tu. Kita petugas lah. Jadi kerana kita mengiring orang tu, macam tak percaya je, rasa nak mati hidup balik tu. Tak, duit kita kalau beli tiket memang tak cukup nak duduk kelas tu. Tapi boleh lah, dengan meja, dengan baring, net. Dia macam bersedip lah, naik duduk, bagi. Pasal nak test kan. Kata itu, lepas ni belum tentu dapat lagi tu. Tanggap gambar bagai-bagai, semua senyum je, rasa haji mabrur dah masa tu. Itu masa balik. Allahu Rabbi, masa pergi jangan sebut lah. Ekonomi lah kita. Hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah kalian. Itu dipanggil kelas apa tu? Mangkuk kursi first class ya. Itu semua rezeki lah. Duit tak cukup tu. Macam tu kan. Ala kulli hal, yang penting aku duduk situ lah. Satu kira je, jadi semuanya dipanggil nasib-nasib. Dia nak sebut apa, nak sebut tadi tu tempat semayang tu, nak semua. Jadi situ semayang senang. Yang belakang ekonomi semayang apa tak, langit celah itu tempat atas kursi lah kita nampaknya. Itu pun buatlah sekadar mampu. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah kalian. Wallahu a'lam bisawab. Habis tajuk ini, mudah-mudahan dirahmati Allah taala sekalian. Semoga dirahmati Allah, dan insyaAllah lepas ni kita akan buat salat hajat untuk kemudahan sahabat-sahabat kita terbang, dan juga semua penumpang-penumpang dan kru mereka. Semoga kita doakan diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan yang berkaitan. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillah. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati.